أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ, dan bandingan orang yang menyeru, yakni orang-orang kafir yang tidak mau beriman itu, samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang. Kamatsalil ladzi yan'iqu, sebagaimana seperti orang yang berteriak memanggil binatang. Bima la yasma'u, dengan yang tidak dapat memahami, illa du'a wa nida'a, selain hanya mendengar suara panggilan sahaja. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Ayat sebelum ini menyatakan dua perkara. Pertama, jangan mempersekutukan Allah. La taj'alu lillahi andada, jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu, jangan memperbilangkan Tuhan. Yang kedua, menekankan soal makanan, syariat, tauhid dan syariat, akidah dan syariat. Dalam perkara syariat ditekankan soal makanan, makan hendaklah halal dan tayyibah. Kemudiannya di sini untuk dijelaskan lagi bagaimana kedudukan orang yang menyembah kepada Tuhan, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, mempersekutukan Tuhan itu, dibuat satu bandingan yang agak hina. Manusia sebaik-baik kejadian, makhluk yang paling mulia sekali. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum min wa razaqnahum min at-tayyibat. Walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak Adam, kami beri rezeki kepada mereka yang baik-baik, kami angkut mereka di laut, di darat, dari mana-mana. Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum, kami muliakan mereka, lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk. Tiba-tiba manusia yang mulia ini, manusia yang mulia dia jadi Allah sebagai raja di bumi, raja di dunia ini, tiba-tiba dia boleh menghinakan dirinya kepada makhluk-makhluk yang tidak punya akal fikiran seperti kayu, batu dan lain-lain lagi. Manusia ini sebenarnya menghinakan dirinya. Lalu Allah dalam ayat ini membuat suatu bandingan. Bandingan ini agak merendahkan kedudukan mereka kalaupun tidak menghinakan. Tapi kalau menghina pun Allah Ta'ala menghina, apa tidak ada masalah juga. Wa masalul ladzina kafaru, dan bandingan orang kafir yang menjadikan Allah itu berbilang-bilang, yang memperbilangkan Allah, kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma', bagaimana seperti orang yang memanggil binatang yang binatang tidak dapat faham selain daripada dengar suara panggilan saja. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu, batu, kayu, dia boleh fahamkah batu, kayu itu? Batu, kayu yang disembah dia tak boleh faham apa-apa pun. Macamlah binatang. Binatang dia tak boleh faham. Dia dengar suara, dia datang mari. Biasanya suara macam ni ada makanan. Kita panggil itik, kita panggil ayam, dia pun datang beramai-ramai nak makan. Tak lebih daripada itu. Kalau kita jangan kata padanya, kita suruh apa-apa, dia tak boleh buat. Dia reti panggil makanan, panggil untuk makan saja. Itu saja dia mengerti. Tiba-tiba manusia boleh turun ke tahap ini, sedangkan dia mempunyai keupayaan yang jauh lebih tinggi. Dia punya akal, dia punya perasaan, dia punya hati. Dia boleh memahami hikmat yang ada dalam alam ini. Hayawan tak boleh. Mengapa manusia boleh menurunkan taraf kedudukannya ke tahap yang lebih rendah begitu?
Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Kalau begitu mereka ini buta, tuli, pekak dan tak reti. La ya'qilun, tidak berakal. Orang ini summun maknanya pekak, bukmun bisu, buta pula, umyun buta, dan mereka itu tidak berakal. Jadi oleh kerana itu maka dengan alasan-alasan ini, alasan buta, bisu, pekak, maka dia tidak boleh memahami dalil-dalil kebesaran Allah, wujudan Allah yang ada dalam alam ini. Sebab itu dia merelakan dirinya untuk menyembah kepada sesuatu selain daripada Allah. Mungkin matanya, mata lahirnya tidak buta, tidak pekak, tidak bisu, tapi hati. Jadi oleh kerana itu kita dapat lihat dua perkara. Pertama sekali, kemajuan di alam kebendaan mungkin dia boleh capai, tetapi kemajuan di alam rohani kadang-kadang maju di bidang alam ni, mata benda ini, benda-benda ini dia boleh maju, tapi tidak semestinya mata hati juga turut maju. Tidak semestinya begitu. Mata hati sebagaimana mata kasar boleh disifatkan dengan buta, pekak, bisu. Mata hati juga boleh disifatkan begitu apabila tidak berjaya melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan membuang segala sekutu-sekutu yang dikongsikan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini ayat penutup bagi bicaranya tentang sekutu-sekutu yang dipilih oleh manusia untuk dikongsikan dengan Allah. Seterusnya, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang halal yang kami berikan kepada kamu. Diterjemahnya tayyibat ini halal. Ini pula beralih daripada akidah kepada syariat. Soal makan minum ini soal syariat, bukan soal rohani. Kadang-kadangnya rohani ini dia mahu kita supaya makan jangan banyak. Orang makan banyak bukan maknanya dia dapat pahala banyak, makan banyak. Tidak macam tu. Jadi oleh kerana itu bila beralih daripada perkara syirik, beralih kepada perkara syariat ini, dia ada undang-undangnya sendiri, ada peraturannya sendiri. Sebagaimana dalam akidah ada undang-undangnya, iaitu jauhkan syirik. Dalam perkara makan minum pula bagaimana undang-undang dan peraturannya? Kulu min tayyibat, makanlah daripada tayyibat. Ayat sebelum ini halalan tayyibah, halal dan baik. Di sini pula tayyibat saja. Jika disebut tayyibat saja, maka dia mengandungi dua perkara, meliputi dua perkara. Tayyibat mesti halal juga, dan sekaligus tayyibat sedap dan lazat. Jangan makan halal tapi tak sedap, halal tapi tak sedap, tak boleh makan. Pak Syekh Hamka, Dr. Hamka dalam bukunya, dia kata tayyibat ini makanan mesti masak, mesti cukup masak. Daging mentah halal tapi tidak tayyibah katanya, tak boleh makan. Tetapi hukum yang diputuskan oleh ulama, daging mentah boleh makan dan tidak payah basuh. Darah-darah yang melekat padanya itu darah yang halal. Darah yang haram, darah mengalir. Darah mengalir sudah dibuang menerusi proses penyembelihan. Daging mentah halal dimakan jika suka makan. Setinggi-tinggi mereka pendapat mereka makruh saja. Makruh. Kalau nak makan mentah pun tak apa, sebab dia tidak ada di dalam Quran, dalam hadis menyatakan syaratnya mesti masak, kena api, bakar dulu, goreng, tidak ada. Jadi oleh kerana tidak ada, kalangan ulama kita tak berani untuk menyatakan wajib masak. Tak ada, setakat makruh saja. Jadi kita rasa tak sedap tak mentah, tak ada masalah. Kita tak sedap itu. Ada orang makan daging mentah banyak-banyak, kita tak pernah kata apa-apa. Tapi kalau ikan mentah nak kata biasa saja, paling mahal pula daripada hang dah masak. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah barang yang baik-baik yang kami beri rezekikan kepada kamu. Bangga seorang yang makan barang yang halal kerana Allah hubungkan dengan dirinya, dia yang memberi rezeki. Seolah-olah ayat ini merangsang seorang supaya cari barang yang halal dan tayyibat. Kerana halal dan tayyibat ini boleh dimasukkan dalam perkataan razaqnakum, kami beri rezeki kepada kamu. Maknanya yang tidak halal dan tidak tayyibat itu bukan rezeki, seorangnya macam tu. Bukan rezeki. Mu'tazilah berpendapat begitu. Rezeki yang halal saja, sebabnya Tuhan tak beri yang haram. Kalau Tuhan beri yang haram, maknanya Tuhan halalkan yang haram pula. Tidak.
Tuhan beri yang halal saja. Jadi kalau begitu yang haram tidak rezeki. Ahli sunnah kita kata tidak. Yang haram pun rezeki juga, rezeki haram. Yang haram tu manusia yang memilihnya, yang memilih larangan Allah, maka dia dimasukkan dalam golongan ahli yang melakukan maksiat. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik daripada barang yang kami rezeki kepada kamu. Para ulama kita oleh kerana ayat ini terlalu umum, tayyibat, yang baik-baik yang kami beri rezekikan kepada kamu. Yang baik-baik ini di antaranya menyatakan barang yang halal ini barang yang rupanya cantik, rupanya tidak ngeri, tidak takut. Dan barang yang menurut setengah ulama, tolak Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih saja, Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menyatakan barang di dalam laut, dalam sungai semuanya halal, yang hidup di dalam laut. Yang hidup di dalam laut semuanya halal. Imam Malik kata kecuali babi laut. Babi, sebab nama dia babi. Nama dia babi, maka dia tidak boleh. Tapi laut, Imam Syafi'i kata boleh. Hatta al-khinzir, hinggalah al-kalb wal-khinzir juga boleh dimakan, kerana dia di dalam laut. Syaratnya dalam laut tu maknanya dia tak hidup di dalam laut lah, dia tidak hidup di darat lah. Fatah kata tak hidup di darat. Tapi kalau yang hidup di darat tu makna hidup di darat, dia boleh cari makan di darat. Setakat dia naik saja, dia kalau dia turun dalam sungai, dalam laut, dia cari makan dalam laut. Binatang laut juga namanya. Dia naik nak telur saja. Kamu dia turun, dia tak cari makan di sini. Ini bukan binatang darat, bukan binatang hidup luar negeri ni. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi menyatakan ikan saja yang boleh dimakan, lain-lain tak boleh. Udang, sotong, siput ini tak boleh makan ini. Bagi Imam Abu Hanifah, dia terlalu sempit. Imam Syafi'i dan lain-lain ini semuanya dikatakan boleh makan barang yang ada di laut. Yang di darat ini pula, yang di darat ini akan disenaraikan di sini bangkai, darah, lahmul khinzir, dan ada lagi al-kalbu, anjing, binatang-binatang yang kuku panjang, binatang yang makan tangkap seperti helang dan sebagainya. Itu binatang-binatang yang tak boleh dimakan. Disebutnya di sini tayyibat. Selain daripada itu pula, rojoklah kepada perasaan. Kalau perasaan kita rasa boleh makan, makanlah. Perasaan tak boleh makan, tak boleh makan. Uruf yang bersih. Perasaan ini pula uruf orang mukmin, orang yang bersih. Imam Syafi'i kata rojok kepada tu Arab pada zaman turun Nabi turun ayat ini. Itu yang urufnya begitu. Bila begitu menunjukkan kepada kita bahawa untuk menentukan halal haram pada binatang yang dimakan, pada binatang ini, benda-benda yang dimakan sulit sebab ayat terlalu umum. Datuk Yusuf Zaki dalam tulisan dia dalam majalah Pengasuh bilangan 447, 448, dia kata semua barang boleh makan, kecuali yang disenarai oleh Allah Ta'ala yang tak boleh makan saja. Sebab manusia ini diberi nikmat. Semua barang itu, kecuali yang diharam oleh Allah itu ada bahaya padanya. Jika tidak, maka manusia tidak ada hak untuk mengatakan haram. Perkara yang tidak disenarai oleh Nabi dan tidak disenarai dalam Al-Quran katanya. Terlalu luas. Pendapat itu saya rasa sama dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik kata boleh makan semua boleh makan. Tapi dalam hal itu pun dia kata babi laut, anjing laut tak boleh juga, tak boleh makan. Yang lain-lain semua boleh makan kecuali yang disebut dan yang tak disebut tu ma'fuun anhu mimma afa ankum. Perkara yang dimaafkan kamu makan, yang tidak disebut. Jadi kalau begitunya kita kalau tersalah makan pun makali tak apalah. Tapi syarat sembelih lah begitu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan syukurlah kamu kepada Allah kalau kamu beribadat hanya kepada Allah. Ini satu perkara yang menarik. Menariknya bila makan, syukurlah kepada Allah. Selepas itu, maknanya syukur kepada Allah orang yang makan kenyang sedap dengar, daripada orang yang lapar dia syukur pun tak sedap. Orang yang kenyang makan, dia syukur, alhamdulillah, sedap dengar kata orang yang kenyang. Tapi orang yang lapar sebut alhamdulillah pun tak putih, tak bertajwid, tak kena. Itu dia. Kalau begitunya syukur kepada Allah. Satu, syukur. Ayat menyuruh syukur selepas daripada disuruh makan barang yang halal. Yang kedua pula, ulama kita mengambil perhatian daripada perkataan washkuru lillah. Makanan tidak boleh dihinakan. Makanan yang halal haram dihinakannya.
Haram dihina macam mana? Makanan yang tak habis dibuang dalam tandas. Makanan kita yang tak habis buang dalam tandas, hina kurang makanan. Barang ini halal. Tuhan sebut dalam Quran, ma razaqnakum, kami beri rezekikan kepada kami yang beri rezeki. Tiba-tiba kamu buangnya pula dalam tandas. Haram. Makanan tidak boleh dipijak dengan kaki. Tak boleh. Makanan dibuat dengan kaki. Tak boleh. Bapa? Hina. Makanan manusia mukmin halal dan tayyibat, dan dia ada kehormatannya sendiri. Dia ada kehormatannya, tak boleh dibuang. So itu dalam fatwa menyatakan makanan tidak boleh dibuat istinja. Tak boleh dibuat istinja. Roti kering nak buat istinja misalnya, haram. Sebab apa? Sebab barang makanan. Jadi kalau begitu patutlah kita seharusnya letak makanan pada tempat makanan. Oleh kerana itu dia mempunyai kehormatannya sendiri, dan akan mempunyai ada dosa pahala padanya, dan pada hari akhirat perkara ini akan disoal semula. Akan disoal, mengapa kamu hinakan makanan yang Allah berikan kepada kamu? Ini banyaklah ni perkara yang kita membazir satu perkara. Tuhan beri rezeki, membazir, buang dengan segala, dengan tidak peraturan dan sebagainya, boleh dimasukkan dalam ayat ini. Dan ditutupkan pula, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu beribadat kepada Allah, macam tu patutnya kamu bersyukur, kamu tidak menghinakan makanan. Tetapi kalau kamu tu tidak bersyukur kepada Allah dan kamu tidak beribadat kepadanya, maka orang yang tidak beribadat dia boleh lakukan apa saja, menghinakan makanan, membazir dan sebagainya, sebab dia tidak ada hubungan dengan Allah. Seterusnya, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir.